Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang to my channel. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya berharap semoga kawan-kawan semua sihat dan bahagia hendaknya. Didoakan juga agar kita semua berada di bawah rahmat dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah untuk bersama saya di sini. Bagi saya ini satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Channel yang kawan-kawan singgah ini akan membicarakan soal kehidupan melalui segmen sketsa kehidupan, seni dan budaya, fikrah Muslim, ewas masa, my inside story, short film dan telemovie. InsyaAllah kawan-kawan dapat menimba ilmu dan pengetahuan mengenai kehidupan. Kita semua pasti akan melalui pengalaman hitam dan putih kehidupan. Tidak kira siapa kita pasti tak mampu untuk menghindarinya. Kali ini, melalui segmen seni dan budaya, saya akan membacakan novel karya saya yang berjudul Rusuh di Kuala, bab 3. Novel ini membawa tema perjuangan, keagamaan dan juga percintaan. Kawan-kawan boleh lihat bagaimana Zaid, seorang anak nelayan yang mana ayahnya meninggal di telan gelombang besar di laut, berjuang mempertahankan kampung halamannya, juga berjuang mempertahankan cintanya dan ketengahkan pegangan Islam yang dianutinya. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu opening video. Jom kita. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Azza wa Jalla peluang untuk terus bersama-sama di sini. Harus diingat, pertemuan kita di sini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita di masa depan yang kita sendiri tak tahu. Peluang ini saya ambil untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Saya mohon bersama kawan-kawan akan terus bersama saya di sini hingga akhir dan mensubscribe channel ini sebagai sokongan dan dokongan bagi yang belum, dan bagi yang sudah subscribe, saya harap terus mengikuti video yang telah diupload. Sehingga kini, termasuk video yang ini saya telah upload naik ke YouTube sebanyak 197 buah video. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya ini, maka pergilah ke wall YouTube dan type nama saya, Azzaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Jika kawan-kawan ingin melihat semua video yang telah saya upload, kawan-kawan boleh klik atas nama saya di mana-mana video saya. Pihak YouTube akan membawa kawan-kawan ke page YouTube saya. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Kali ini saya akan membacakan bab 3 dalam novel
rusuh di Kuala. Kita lihat apa yang berlaku kepada Zaid, anak muda biasa tapi berjiwa besar ini. Jom kita. Bila malam menjelma, perkampungan Kuala Juru mati. Warung kopi yang siang tadi sibuk melayan pelanggan dan kemudian mengutip kepingan sen sudah tidak lagi menerima pelanggan. Malam di Kuala Juru dibalut oleh kesunyian dan keheningan. Situasi begini memang sesuai bagi manusia yang bergelar penulis seperti Zaid. Suasana sebegini mampu memberikan sejuta ilham untuk Zaid menghasilkan karya. Pada malam ini, sama dengan malam semalam dan malam sebelumnya, Zaid masih lagi gagal melaksanakan rutinnya untuk menulis. Walaupun di depan matanya terpampang program Microsoft Word, namun sepatah perkataan pun tidak mampu tercapit. Dia terus melayan perasaan sambil mendengar lagu-lagu puitis berunsur ketuhanan dan kemanusiaan nyanyian M. Nasir. M. Nasir satu-satunya penyanyi yang cukup diminatinya kerana kebanyakan lagu-lagu nyanyian maupun ciptaannya mempunyai mesej keislaman dan kemanusiaan untuk dihayati. Malam ini sekali lagi dia gagal mengawal hati dan perasaannya. Hati dan jiwanya dihantui dengan berbagai persoalan hidup. Persoalan kali ini tidak sama dengan persoalan semalam dan malam-malam sebelumnya. Persoalan kali ini lebih besar kerana melibatkan seluruh masyarakat kampung di Kuala Juru. Dia mengatur langkah menuju katil bujang yang memang telah tersedia di kamar kreatifnya. Dada katil menyambut batang tubuhnya tanpa sebarang bantahan. Tapi biji matanya tak mau bertaut. Kelopak matanya masih tetap utuh menongkat perabung rumah. Dia kalih kiri dan memeluk bantal panjang, lalu cuba memejamkan matanya. Kelopak matanya betul rapat, tapi otak kepalanya merawang, melayang dan menayang berbagai gambaran. Dia kalih kanan dengan harapan dapat melelapkan matanya, juga menghadapi jalan buntu. Akhirnya dia bangun menuju ke arah tingkap Nako berdaun 6. Dia membuka tingkap itu luas. Biji matanya terbeliak meredah kegelapan malam yang terbentang di depan matanya. Dia mengamati deretan rumah di depan matanya. Terdapat rumah yang telah gelap gelamat. Ada rumah yang hanya diterangi lampu tidur. Malah terdapat rumah yang masih terang benderang. Zaid mengalih pandangannya ke arah jam tergantung di dinding. Rupanya malam masih muda. Baru 11 malam. Memang sudah menjadi kelazimannya akan masuk tidur pada jam 2 atau 2:30 pagi. Baginya 11 malam masih terlalu awal. Dan sebelum tidur dia pasti akan tunaikan solat hajat 2 rakaat, menyembahkan segala hajat yang tersimpan rapat dalam petri hatinya. Hanya dia dan Allah Azza wa Jalla saja yang tahu. Dia yakin hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dia perlu meminta, kerana dia Maha Kuasa. Masih awal, patutlah mataku tak mau lelap. Nak menulis mood menghilang entah ke mana. Nak membaca otak kepala hilang tumpuan asyik memikirkan berbagai persoalan hidup.
desis hati kecilnya. Lalu Zaid keluar mengatur langkah meredah malam buta tanpa tujuan dengan pemikiran yang berserabut. Dia menyusuri batas jalan raya yang lengang tanpa tujuan. Dia menuju Pengkalan yang sering menyambut para nelayan di kampungnya balik dari laut. Di situ juga terdapat gudang pengumpulan hasil kerang peliharaan sebelum dijual kepada pemborong. Langkah demi langkah diatur perlahan dan tenang sambil menghirup udara malam yang dingin. Tiba-tiba darahnya tersirat naik ke kepala. Bulu romanya merembang. Dia kaget. Dia ternampak satu lembaga di sebuah bangku di Pengkalan. Hatinya kecut. Jantungnya berdetak-detak. Hantu atau manusia? Kalau manusia, mana mungkin menyepi sendirian di situ? Dia takut. Menurut cerita orang tua-tua, Pengkalan itu berhantu. Pengkalan itu merupakan sarang lanun. Lama dulu sebelum dipugar menjadi kampung. Lanun-lanun telah membunuh ramai mangsanya di situ. Mengingatkan cerita itu, hatinya bertambah gerun. Dia cuba memberanikan diri. Dia kuatkan semangat. Hati dan perasaannya gementar dan bergelodak, tapi dia tetap melangkah setapak demi setapak. Dia mengatur langkah begitu perlahan dan berhati-hati. Biji matanya terjegil, tak berkejip-kejip mengamati lembaga itu. Dia cuba meyakinkan hatinya bahawa lembaga itu bukan hantu. Di zaman serba canggih ini, hantu sudah tidak berani menampakkan dirinya. Lagipun, apanya hantu boleh buat? Dia juga makhluk Allah. Tanpa izin daripada Allah, apa jua perbuatan hantu dan iblis terhadap manusia tidak akan meninggalkan sebarang kesan. Jin, iblis, syaitan dan makhluk halus lain juga makhluk Allah. Dan Allah menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tegasnya, manusia lebih mulia dari makhluk halus seumpama itu. Manusia hanya perlu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Detik hatinya. Hatinya kembali lega bila mendapati lembaga itu adalah Pak Hasan, orang yang paling tua di Kuala Juru. Dia adalah di antara peneroka perkampungan Kuala Juru yang masih hidup. Dia pernah menjadi ketua kampung di Kuala Juru. Orang tua itu akhir-akhir ini menjadi pendiam dan banyak menyepikan diri. Dia lebih banyak menyedih. Sikapnya telah menimbulkan sejuta misteri di kalangan penduduk kampung. Tapi tak siapa berani membuka mulut untuk bertanyakannya. Assalamualaikum, Pak Hasan. Tak tidur lagi? Zahid menegur Pak Hasan dengan satu soalan yang memang tidak perlu dijawab oleh Pak Hasan, kerana memang Pak Hasan masih belum tidur, dan kerana itulah dia berada di Pengkalan. Waalaikumsalam. Zaid menghampirinya dan melabuhkan punggung tipusnya di sisi Pak Hasan. Dia tersentak apabila terdengar isakan kecil Pak Hasan. Dia merapatkan mukanya, merenung tajam wajah tua Pak Hasan yang berkedut di mamah usia. Terdapat manik-manik air mata membasahi pipi tuanya. Manik air mata itu berkilau apabila sinaran bulan di permukaan laut di Kuala Juru melantun ke wajah tua itu. Pak Hasan menangis. Sapa Zaid sekali lagi mengajukan soalan bodoh.
kerana memang Pak Hasan sedang menangis. Pak Hasan tetap membisu. Tiada sepatah kata yang terucap. Wajahnya menghadap dan memahati air laut dari sungai Juru mengalir masuk ke laut dengan lesu. Sekali lagi, dia merenung jauh melihat. Sesekali dia merenung jauh melihat jambatan Pulau Pinang yang diterangi cahaya lampu sepanjang jambatan itu. Terang benderang bagaikan pesta. Kenapa Pak Hasan menangis? Sekali lagi Zaid mengajukan soalan kerana memang dia ingin tahu. Pak Hasan masih membisu. Pak Hasan langsung tidak mempedulikan kehadiran Zahid, seolah-olah bercakap dengan patung. Pak Hasan sakit? Pak Hasan ada masalah? Tanya Zaid bertalu-talu. Zaid lesu suara Pak Hasan. Ya, saya Pak Hasan. Tahukah engkau yang pihak berkuasa sedang bercadang mengambil kampung kita untuk dibangunkan? Soal Pak Hasan pendek tanpa menoleh kepada Zaid. Suaranya lemah dan tidak bertenaga. Ya, saya tahu. Tapi apa masalahnya Pak Hasan? Tanya Zaid bagaikan orang dengar. Kau tak mengerti, Zaid. Kau terlalu muda untuk memahami masalah ini. Aku sedih. Aku juga kecewa. Kampung halaman yang aku bersama kawan-kawan, termasuk datuk dan ayah kau, puga dulu akan diambil orang. Perkampungan ini kami puga menggunakan tulang 4 cat, keringat dan air mata. Dan kini senang-senang mereka nak ambil. Pak Hasan memulakan cerita. Bukankah pihak berkuasa akan memberikan kita tempat dan ganti rugi? Itu bukan soalnya. Masa kami terokak ini, banyak kenangan pahit dan manis yang terpaksa kami lalui. Kami terpaksa berjuang dengan binatang buas dan penyakit. Lama kami pugar, kerana kami hanya menggunakan tulang 4 kerat. Banyak yang terkorban, termasuk ayahku dan datuk kau. Cerita Pak Hasan. Belum sempat cucu cicit kami merasa nikmat hasil penat, lelah dan pengorbanan kami, tiba-tiba pihak berkuasa hendak mengambilnya. Siapa yang tak kecewa? Kata Pak Hasan. Saya rasa kita masih ada peluang untuk membantah projek tebus guna tanah ini, kerana ianya baru di peringkat cadangan. Cadang Zaid. Tak guna, Zaid. Kerajaan tidak akan mendengar bantahan kita, menurut Pak Hasan. Pak Hasan, kerajaan kita bukannya zalim. Saya yakin kalau kenal gaya dan caranya, mereka boleh pertimbangkan. Yang penting semua penduduk mesti bersatu untuk menentang projek ini. Zaid cuba memberikan harapan kepada Pak Hasan. Paling tidak, pihak kerajaan akan memberikan penduduk tempatan turut serta dalam pembangunan ini. Barulah hasil penat lelah datuk nenek. Saya akan terus dikecapi oleh generasi muda macam saya ni, Pak Hasan.
Zahid melontarkan pandangan. Tapi siapa pula yang nak mengetuai bantahan ini? Aku tengok tak ada seorang pun pemimpin yang boleh diharap memperjuangkan nasib orang kampung. Pak Hasan melahirkan apa yang dirasa sambil merenung tajam Zahid. Kita ada ketua kampung. Dia juga orang kuat parti Putera yang memerintah. Kita juga ada ketua pemuda dan wanita. Kita juga ada pengurusi belia. Malahan jika kita ada pengurusi masjid, kita gabungkan semua badan dan wakil pertubuhan yang ada di kampung kita di bawah jawatan kuasa bertindak. Kemudiannya menghantar bantahan kepada pihak berkuasa. Zahid mengemukakan cadangan. Zahid, cadangan itu memang baik, tapi kau masih muda dan belum cukup pengalaman untuk menilai seseorang, kata Pak Hasan sambil meletakkan rokok daun di celah bibirnya. Rokok daun itu dinyalakan di hujungnya, lalu menyedut dan menghembuskan asapnya keluar berkepul-kepul dari mulut dan lubang hidung bagaikan serombong kereta api. Bagaimana dengan Tok Imam? Dia juga ketua kampung dan juga ketua parti Putera Cawangan. Zahid. Aku akui, berdasarkan pelajaran, pengalaman dan latar belakang dia mampu melakukan sesuatu. Tapi sayangnya, dia tidak mempunyai prinsip perjuangan. Dia boleh menggadai maruah semata-mata kerana wang. Zahid terpegun mendengar ulasan dan penjelasan Pak Hasan mengenai sikap dan perwatakan harakah kepimpinan dalam kampung itu. Zahid mengakui kebijaksanaan Pak Hasan menilai seseorang. Zahid merenung panjang dan kemudian melontar pertanyaan. Habis, pada pandangan Pak Hasan, siapa di kalangan orang kampung ini yang berupaya menangani permasalahan ini? Ada Zahid. Aku tengok ada 2-3 orang muda yang boleh diharap menyelesaikan masalah ini. Tapi aku tengok dia sendiri seperti tidak berminat dan tidak begitu ambil peduli soal masyarakat. Pak Hasan meluahkan keluhannya. Mungkin dia tidak pernah diberi peluang untuk memimpin masyarakat kampung. Zahid membuat andaian. Tidak. Dia memang menjauhkan diri dari pertubuhan atau badan sukarela di sini. Tapi dalam waktu-waktu tertentu, dia tetap menyumbang tenaga dan fikiran untuk menjayakan sesuatu projek secara tidak rasmi. Bangkang Pak Hasan sambil meletakkan rokok daunnya yang sedia berbalut di celah bibirnya. Api dinyalakan, lalu Pak Hasan menyedut, kemudian melepaskan kepulan asap melalui mulut dan lubang hidungnya. Bagaikan serombong kapal melepaskan asap sebelum berangkat meninggalkan pelabuhan. Siapa Pak Hasan? Seperti Azmi, Majid, Salim, serta kau sendiri, Zahid, ujar Pak Hasan. Apa? Saya? Zahid terkejut. Zahid langsung tak menduga Pak Hasan menaruh kepercayaan yang cukup tinggi kepada dirinya. Ya Zahid, aku lihat kau lah orang yang paling layak, tapi masalahnya kau sudah tidak mahu aktif seperti dulu. Aku tak tahu mengapa. Namun begitu kau tetap ambil tahu apa yang berlaku, kata Pak Hasan. Apa pula saya, Pak Hasan? Saya sendiri pernah memimpin persatuan belia, dan persatuan belia itu juga
Tidak ke mana tingkah Zaid menakui keanggapan Pak Hasan. Zaid, jangan kau berdolak dalih. Kau mempunyai ketokohan, kewibawaan dan pengalaman. Kau boleh menggadun semua itu membuat gerakan bantahan terhadap projek ini. Kalau benar-benar kau sayangkan kampung kita, kau mesti lakukan sesuatu. Dan jemputlah Azmi, Majid dan Salim sekali, usul Pak Hasan. Saya rasa tak mampu Pak Hasan. Zaid, kami sanggup bersabung nyawa meneroka kampung ini. Setuju. Tapi orang muda sekarang langsung tidak berani bertindak bagi memastikan kampung tradisi peninggalan datuk dan nenek kamu semua lenyap begitu saja. Jelas Pak Hasan sambil berdiri dan mengipas punggungnya dan berlalu dari situ. Dia berjalan cepat tanpa menoleh ke belakang. Zaid cuba memanggil Pak Hasan beberapa kali. Pak Hasan terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Termangu-mangu Zaid dibuatnya. Zaid langsung tidak menduga. Sikap dan pendiriannya telah menimbulkan perasaan kurang senang Pak Hasan padanya. Pak Hasan terkenal sebagai orang yang amat tegas pendiriannya. Sekali terpacak pendiriannya, tidak akan dapat digoyang walaupun angin taufan yang melanda. Memandangkan zaman telah berubah, Pak Hasan telah terlalu tua, maka jawatan ketua kampung yang disandang hampir 30 tahun terpaksa dilepaskan dengan kerelaan hati. Walaupun ketika membuat keputusan itu, orang ramai menentangnya kerana mereka merasakan dia masih mampu memikul tanggungjawab itu. Namun dia tetap bertegas untuk memberikan laluan kepada orang lain memikul tugas itu. Tindakan yang dibuat oleh Pak Hasan patut dipuji dan tidak mudah bagi seseorang yang mempunyai kedudukan untuk mengundurkan diri dengan kerelaan hatinya. Ramainya akan terus memegang jawatan yang disandang walaupun sudah tidak mampu menyumbang. Kini hati dan Pak Hasan cukup tersentuh dengan sikap harakah kepimpinan dan masyarakat kampung masih tidak melakukan apa-apa dengan cadangan pihak kerajaan mengenai projek tebus guna tanah di Kuala Juru. Pak Hasan lihat tidak ada usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan kampung itu. Jika sikap ini berterusan, pasti kampung ini akan lenyap dari pandangan. Zaid kesal kerana secara tidak sedar dan tidak langsung dia telah menyakitkan hati Pak Hasan, orang tua yang begitu banyak menabur jasa di kampungnya. Terlintas di sudut hatinya, tidak terlintas di sudut hatinya untuk menyakiti hati dan perasaan Pak Hasan. Dia tak sangka rupanya Pak Hasan menaruh harapan yang begitu tinggi pada dirinya untuk memimpin gerakan bantahan atas cadangan pihak berkuasa menembus guna tanah di situ. Apa yang dapat dia lakukan? Dia hanya anggota biasa masyarakat. Dia tidak lagi mempunyai sebarang jawatan untuk memulakan tindakan. Dia bukan ketua. Dia juga bukan jawatan kuasa sebarang pertubuhan di sini. Dan dia
tidak akan meminta, merayu atau perkataan orang sekarang melobi untuk mendapatkan sebarang jawatan. Kerana itu prinsipnya, dan prinsip itu juga bertepatan dengan kehendak agama. Sikap yang diambil bertepatan dengan hadis yang terkandung dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Saya bersama dua orang kaum saya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang seorang mengatakan, angkatlah kami untuk jawatan pemerintah, ya Rasulullah. Dan seorang lagi mengucapkan perkataan yang serupa. Baginda menjawab, sesungguhnya kami tidak mengangkat umat itu orang yang memintanya, dan tidak pula orang yang mengharapkannya. Alhamdulillah, demikianlah cerita bab 3, novel Rusuh di Kuala. Dalam bab ini diceritakan bagaimana keresahan hati, jiwa dan perasaan Pak Hasan, bekas ketua kampung Kuala Juru, yang juga bertanggungjawab memegang kampung itu. Pak Hasan resah kerana ura-ura pihak kerajaan hendak membangunkan kawasan itu. Pak Hasan lihat pemimpin masyarakat seolah-olah tidak melakukan apa-apa bagi mempertahankan kampung itu. Kita ikuti sambungan cerita ini minggu depan. Adakah Zahid mendapat ketenangan dan mendapat kekuatan setelah bertemu dengan Haji Jamaluddin? Kita ikuti nanti. Sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi saya ingin memperingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Kawan-kawan boleh komen mengenai novel ini. Sekian, saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.